A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberkati kuliah maghrib kita pada malam ini. Dengan sama-sama insyaAllah kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 ya rabbal alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat singgah sebentar di taman orang-orang soleh insya-Allah. Taman-taman ilmu ataupun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza maratum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melalui ataupun berjumpa dengan taman-taman syurga, maka hendaklah kamu singgah. Jadi kita pada malam ini alhamdulillah telah singgah insya-Allah, telah berada di taman syurga, di dalam masjid yang terbaik, rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita insya-Allah akan bersama-sama dalam tadabbur surah Juz Amma, ayat-ayat lazim sebagaimana yang telah kita lakukan pada setiap minggu. Pada minggu lepas kita telah bersama-sama di surah Al-Alaq. Kita belum habis lagi siri pertama. Malam ni siri kedua. Mungkin selepas ni siri ketiga, keempat pun saya tak tahulah insya-Allah. Harap-harapnya insya-Allah yang penting ialah kita dapat memahami apakah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam surah ini. Surah ini surah yang pertama kita sebut hari itu, tetapi bukanlah maknanya semua ayat dalam surah ini adalah turunnya di awal mula-mula kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat dalam surah Al-Alaq ini kita sebutkan hari itu secara ringkasnya ada 19 ayat. 1 hingga 5 diturunkan pada malam 17 hari bulan Ramadan, iaitu pada masa umur Nabi kita 40 tahun. Selepas daripada itu ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-19, menurut kebanyakan ulama-ulama tafsir mengatakan turun selepas daripada Nabi kita ni mula berdakwah secara terang-terangan. Jadi Nabi kita ni maknanya bila kita baca surah ni kita akan dapat dua masa yang berbeza. Masa yang pertama ialah masa Nabi mula-mula menerima wahyu. Itu peringkat pertama. Kemudian bila Nabi menerima wahyu yang pertama ni, sebagaimana kita telah ceritakan beberapa kali dulu bahawa Nabi ni dia merasa takut. Memanglah takut sebab di tempat yang tak ada orang, di Gua Hira, di atas Jabal Nur, lebih kurang 2 jam naik ke atas, ataupun beberapa kilometer, 5 kilometer, 4 kilometer daripada Mekah, tiba-tiba ada makhluk datang dan kemudian menyuruh membaca. Aku dah cakap aku tak pandai membaca, tapi dia peluk pula aku. Tu cerita lebih kurang. Perkara ni diceritakan oleh Nabi kepada isteri baginda. Kemudian dia mulalah membaca. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang telah kita baca pada minggu lepas. Jadi ayat-ayat ini 1 hingga 5 ni ialah permulaan. Isinya adalah yang pertama suruh baca. Kita sebut hari itu beza di antara at-tilawah dan juga Iqra. Qiraah dalam bahasa Arab ni. Qiraah dan juga tilawah ni ada beza. Kemudian yang keduanya ialah segala perkara hendaklah kita buat kerana Allah, dengan sebut nama Allah
dan mestilah kerana Allah. Maknanya Allah Ta'ala, Nabi ajar kepada kita banyak doa-doa ni untuk kita buat ni. Kita nak pakai baju ada bismillahnya, kita nak naik kenderaan ada bismillahnya, kita nak masuk pasar ada bismillahnya, kita nak buat apa-apa, bangun daripada tidur ada bismillah, nak tidur ada bismillahnya. Tapi pelbagai bentuk lah, macam-macam bentuknya. Jadi semua tu ada doa-doa dia, cantik kalau kita boleh beramal. Kalau tak boleh, tak ingat, bismillah je lah, dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kerana apa kita ni mesti buat suatu benda ni, buat semua perkara ni dengan nama Allah? Kerana dia yang menciptakan. Kenapa nak guna nama lain? Nama lain, kerana lain ni adalah kalaulah suatu perkara tu beri kepada kita, perkara tu yang beri rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita nampak mesin ATM kita cocok dalam tu, tekan nombor, dia keluar duit, tapi bukan mesin tu beri duit, kita pun tahu. Kalau gaji tak masuk, manalah nak keluar duit daripada mesin tu? Maknanya yang beri duit kita pun tahu, bukan mesin tu. Kemudian begitu juga selepas daripada tu, pemberi gaji tu, orang yang employer kita tu, bukan dia beri duit. Sebenarnya yang beri rezeki pada kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian tak semestinya kita dapat duit tu kita boleh makan duit tu. Letak dalam kereta, tiba-tiba kena pecah, orang pecah kereta, dah habis, tak jadi rezeki kita. Dia jadi milik sebentar, nama dia milik kita sebentar, tak jadi rezeki. Kadang-kadang duit kita pergi belanja orang, makan di kedai, jadi rezeki orang tu makan, orang datang belanja, bayar dia, jadi rezeki dia. Jadi maknanya, sebab tu ulama kata, ialah rezeki ni bukan apa yang kita dapat, tapi apa yang kita manfaatkan dia tu. Kita ambil dapat manfaat daripada dia, walaupun kadang-kadang bukan milik kita, walaupun milik orang, tapi kita dapat manfaat daripada situ. Orang ajak kita naik kereta, jadi kita naik kereta dia milik dia, tapi tempat duduk tu dia jadi dah tempat, jadi rezeki kita. Macam itulah seterusnya. Apa-apa saja yang kita dapat manfaat, itu dipanggil rezeki. Jadi siapa yang beri rezeki ni, yang menetapkan ni? Pada sebab itulah pernah sahabat-sahabat ni bertanya. Jadi Nabi SAW pun dia kata pukul satu batu tu, pecah batu tu. Dalam batu tu pecahkan batu tu, ada lagi batu. Last kali ada semut yang ada daun pada semut tu. Tengok kan, jadi sahabat-sahabat kagum, tengok bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan rezeki. Jadi begitulah maknanya, sebab itulah menjadikan ni, menciptakan, sebab itulah kita mesti buat sesuatu benda kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita baca allazi khalaqal insan min alaq. Dia menciptakan, kemudian khusus lepas daripada dah sebut khalaq ni, makna khalaq al-makhluk, kita panggil makhluk tu maknanya ialah yang diciptakan. Atas dunia ni, atas alam kita ni ada dua saja. Yang pertama khaliq, yang kedua makhluk. Dia tidak ada yang ketiga, tak ada. Dia sama ada pencipta atau yang dicipta. Yang pencipta Allah lah, al-khaliq, satu saja, esa. Tapi makhluk ni semua benda, tak kira lah dia ni apa kita kata yang besarnya, apa yang paling besar black hole betul orang kata tak tahu lah kan, ni teori ni macam-macam black hole tak black hole ni kan, lubang sana, lubang hitam sana. Jadi benda tu besar kecil semua tu, yang semua tu adalah makhluk. Jadi makhluk ni bukan binatang saja, bukan yang terbang saja, bukan duduk dalam laut saja, bukan serangga saja, bukan manusia saja, semua benda. Sebab dia diciptakan, dan bila diciptakan dianya akan hancur, dia akan hilang. Nanti bila ditiup sangkakala, semua akan hilang, semua akan mati. Jadi sebab itulah semua tu berharap kepada Allah. Jadi sebab itulah kena baca dengan nama Allah, kena buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Ta'ala mencipta khusus pula malaikat manusia ni daripada alaq. Alaq kita sebut hari tu, dari segi bahasa Arab maknanya nombor satu, tergantung. Dia tergantung. Yang kedua
bentuk dia ialah kecil, boleh masuk dalam mulut, alaq. Yang ketiga, bentuk dia tu agak panjang macam lintah. Tiga-tiga ni ulama kata ialah memang menepati dengan perkataan alaq. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala guna perkataan alaq dalam Quran ni, manusia tu daripada alaq, sebab semua perkara-perkara tiga-tiga tu memang kita dulu kecil, besar tu darah, kemudian bentuk dia macam lintah, kemudian dia tergantung dalam rahim. Tiga-tiga tu memang cukup. Jadi sebab itulah perkataan dalam Al-Quran ini, perkataan dalam Quran ni memang perkataan dia tepat. Dan kalau ada manusia kata kenapa tak guna perkataan ni, kenapa tak guna perkataan ni, baca mana-mana tempat dalam Quran ni. Kalau ada manusia kata manusia yang salah, apatah lagi kita ni. Kalau kita bahasa Melayu ni memanglah kita baca terjemahan. Yang bahasa Arab pun, orang-orang pandai bahasa Arab pun dia tak boleh nak challenge. Sebab itulah bila Quran kata datang daripada Muhammad, bila orang tuduh Muhammad yang buat Quran, orang yang faham bahasa ni dia tak boleh terima sebenarnya. Hati dia tak boleh terima. Macam mana Muhammad ni pandai, tiba-tiba pandai bila umur dia 40 tahun. Sebelum ni tak pandai-pandai pun. Dan challenge semua. Orang Arab setiap tahun ada pertandingan Sayembara nama dia, iaitu pertandingan, bukan pertandingan nasyid, pertandingan buat puisi, buat sajak, buat syair, buat pertandingan seluruh tanah Arab. Tak kira daripada kaum apa, kabilah apa, buat pertandingan pada musim haji. Yang menang digantung dalam Kaabah tu. Jadi nama dia mu'allaqat, nama dia. Mu'allaqat ni satu benda yang digantung. Setahun tu orang tengok tu. Tu adalah hasil pertandingan. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Mekah pada masa tu. Tu contohlah, kita kata macam itulah konon-kononnya. Jadi tak adalah orang Arab ni memang pandai bersyair. Tiba-tiba datang Muhammad, cabar mereka, lawan lah, tak pandai. Kalah semua. Suruh bawa 10 tak pandai. Suruh bawa 1 pun tak pandai. Habis tu last kali makna tunjukkan Muhammad ni bukan datangnya daripada Muhammad. Ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala lah yang mencipta. Jadi perkataan alaq tu pilihan Allah Taala. Bukannya datang daripada Muhammad. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas daripada itu ialah Allah Taala ini Iqra wa rabbukal akram. Kita sampai situ hari itu. Akram. Allah Taala mula sebutkan sifat dia. Sifat dia. Sifat Allah Taala ni banyak. Yang kita belajar ada 20. Tapi ada satu lagi ialah sifat-sifat pada namanya, yang kita panggil sebagai Al-Asma' Al-Husna. Asma' tu maknanya nama-nama. Kemudian Husna tu makna yang terbaik. Dalam bahasa Arab Hasan, Ahsan, Husna. Itu. Kalau lelaki yang terbaik Ahsan. Kalau Akbar paling besar. Kalau Ahsan paling cantik. Tapi kalau perempuan, kalau untuk perkataan perempuan dia guna Husna. Bukan Allah tu perempuan, tapi sebab perkataan Asma' tu dia akan jadi Al-Husna. Semua Asma' Al-Husna ni ialah merujuk kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat macam mana? Kita tak dapat tengok Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita boleh kenal Allah melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya. Kerana itulah seorang yang nak kenal Allah, ma'rifatullah ni, maka dia mesti tahu makna tu, belajar sifat 20 dan juga tahu makna-makna Asmaul Husna tu. Jadi kalau sebab itulah Nabi ada satu hadis yang kata, siapa yang menghafaz Asmaul Husna ni dijamin syurga. Jadi macam mana kata hafaz tu? Dalam bahasa Arab ni, dalam bahasa Arab kalau hafaz tu maknanya menjaga. Kalau dalam bahasa Melayu menghafaz tu maknanya menghafal lah. Menghafal. Tu sikit dia lain sikit. Kalau hafal ni sebut je, pandai sebut je kan. Tak tahu makna pun tak apa. Gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab hafaz tu maknanya ialah orang tu menjaga. Menjaga tu maknanya nombor satu syarat dia boleh tahu semua. Kemudian dia boleh faham makna gitu. Gitu. Kemudian dia jaga hak-haknya. Hak-hak pada perkataan tersebut. Contohnya hasil ni ialah yang pertama yang Allah Ta'ala perkenalkan. Perkenalkan sifat Allah kepada manusia ni ialah Iqra wahai Muhammad wa rabbukal akram. Tuhan kamu ni maha mulia. Kenapa maha mulia? Jadi dia pun kalau kita baca bismillah ni,
akan ada Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Dua sifat Allah. Dari dua-dua perkataan ni, daripada perkataan asalnya ialah rahmat. Tapi rahmat Allah Ta'ala ni pada Rahim, pada Rahman ialah rahmat yang menunjukkan Allah Ta'ala ni sentiasa beri rahmat kepada manusia, tak kira dia ni Muslim ke kafir. Gitu. Ada rahmat yang khusus untuk orang Islam, ada rahmat yang khusus untuk orang kafir. Rahmat untuk orang kafir, Islam dan kafir, semua manusia ialah apa? Iaitulah dia beri semua kesenangan atas dunia ni. Orang kerja kuat dia dapat, manjadda wajada. Kemudian orang yang buat kajian banyak, dia akan jumpa obat COVID. Kita tak jumpa vaksin, dia orang buat kajian. Macam mana? Dia jumpa. Orang ni buat kerja kuat ni, dia maju. Orang buat kerja tak betul, kalau buat korup ke benda, rasuah apa benda, dia akan tak majulah dia. Macam tu. Jadi semua tu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dah tetap dalam dunia ni satu benda yang nama dia, dia kata, iaitu nama dia sunnatullah. Sunnatullah ni maknanya ialah, dari segi bahasanya, ialah satu ketetapan Allah, undang-undang Allah. Kalau seorang tu buat macam tu, dia akan dapat macam tu dalam dunia. Siapa yang tanam pokok akan tumbuh, bila siram, bila beri baja, dia akan dapat pokok tu, dia akan dapat hasil dia. Tak kira yang tanam tu orang kafir ke orang Islam. Tapi ada benda yang mana Allah Ta'ala beri kepada orang Islam saja, dia tak beri kepada orang kafir, iaitu apa? Pahala. Orang kafir buat macam mana banyak pun, dia derma lah, bilion ke tak kira lah kan, dia banyak duit, ada bilion-bilion dia pun buat lah yayasan sini, bantu orang miskin ke, beri air kepada orang yang tak ada air ke, contohlah beri macam ni. Dia tak akan dapat pahala. Sebab apa? Sebab ulama kata dia tak ada akidah, dia tak percaya kepada Allah. Macam mana dia dapat pahala? Macam orang tu, kita tengok dinding tu kosong tu, tak ada penyangkut, macam mana nak sangkut baju? Jadi penyangkut tu adalah akidah. Penyangkut, tempat sangkut tu, maknanya paku situ ke apa ke pada dinding tu, boleh kita letak baju. Kalau tak ada paku tu, akan jatuh baju tu. Letaklah baju banyak-banyak mana pun. Jadi orang mukmin, orang yang beriman, orang Islam, dia dapat pahala tu. Bila dapat pahala, artinya apa? Allah Ta'ala beri, dia akan dapat di akhirat. Maknanya dia akan dapat hasil tak atas dunia ni. Tapi kalau orang Islam buat baik tapi tak bekerja keras, maka dia tak maju juga. Gitu. Sebab apa? Dia tak melalui undang-undang Allah. Jadi di situlah sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi akram ni ialah juga perkataan karim. Karim ni dalam terjemahan Melayu mulia, lebih mulia, paling mulia. Tapi dalam bahasa Arab maknanya karim ni ialah orang yang pemurah maknanya. Dia beri pada orang, dia tak berkira. Dia beri pada orang. Jadi apakah dia? Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, Iqra wa rabbukal akram. Allah Ta'ala sebut selepas itu, Allazi 'allama bil qalam. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia, mengajarkan sesuatu dengan qalam. Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengajar manusia ni disebut dalam Quran melalui dua cara, dua benda. Yang pertama sekali, dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut ittaqullah wa yu'allimukumullah. Nombor satu, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ayat tu panjang, tapi last sekali hujung tu Allah Ta'ala sebut ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah Ta'ala akan mengajar kamu. Jadi ulama' kata, kita ni nak dapat ilmu mesti dengan dua cara. Allah Ta'ala boleh beri ilmu kepada kita ni dengan dua cara. Nombor satu ialah apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang saya baca tadi tu, iaitu dengan takwa. Ni apa ni, Yunisa, ni bukan iklan Yunisa, nak cerita Yunisa. Dia punya tag dia lah, orang panggil dah orang panggil apa ni, kata-kata tu dia tu, ialah slogan dia ialah ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ada atas nama, kalau tulis Yunisa atas tu dia punya tu, iaitu apa? Untuk dapat ilmu ialah dengan takwa. Makna itu satu cara, salah satu daripada caranya. Artinya sebagaimana kita dengar Imam Syafi'i, dia dulu masa dia belajar, dia tak ingat, dia pergi belajar tak ingat. Zaman dulu kebanyakan belajar ni pakai apa ni, ingat tak? Imam Syafi'i ingat semua, dia boleh ingat, dia baca boleh ingat. Sekali tu mula-mula dia cerita,
Dia pergi belajar, dia tak ingat. Jadi dia pun tanya, lepas tu dia pergi mengadu kepada guru dia. Syakautu ila Waqi', dia kata. Aku mengadu kepada Waqi'. Waqi' itu untuk guru dia. Jadi an su'i hifzi, dia kata. Aku ni, ingatan aku ni lemah. Aku pergi lupa. Lalu fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Guru dia kata. Waqi' kata, lalu dia pun mengajar aku, memberitahu kepada aku, Waqi' beritahu kepada aku, Imam Syafi'i kata, supaya kamu ni kena tinggal maksiat. Sebab maksiat tu dia akan jadi tak nampak, jadi macam cermin tu. Kalau kita main kotor cermin tak, macam-macam dah, debu apa benda semua ada. Kita tengok muka kita yang cantik-cantik pun jadi tak cantik, jadi muka tak cantik. Kenapa muka aku tak cantik hari ni? Memanglah gelap cermin tu kan. Jadi ambil sapu bersih cermin tu. Macam itulah hati manusia, dia kata. Lalu Imam Syafi'i kata, aku pun meninggalkan maksiat. Selepas daripada tu semua benda yang aku dengar ingat. Kalau apa ni, saya tak tahulah di sini panggil apa. Dia panggil ada satu tu tumbuhan tu, nama dia kemuncut . Oh, sini panggil apa? Kemuncut . Yang mana dia tu kalau kita berjalan tu dia melekat pada seluar, pada stoken semua dia melekat. Tu. Kecil tu nama apa dah saya pun tak tahu. Muncut. Tempat saya panggil kemuncut. Jadi dia kata otak tu jadi kemuncut. Ada tok guru saya seorang tu masa di Terengganu tu, orang panggil dia Haji Abbas Kemuncut, orang panggil. Dia belajar di India, dia dah meninggal dah. Sebab apa? Sebab semua benda dia dengar dia ingat. Tu hebatlah kata. Jadi kita ni akan boleh jadi macam tu sebenarnya. Jadi kenapa tak banyak lupa ni? Inilah mungkin jadi macam Imam Syafi'i. Lepas daripada tu Imam Syafi'i dengar semua benda dia ingat. Yang hebat sekali cerita dia ialah dia pergi belajar dengan Imam Malik, guru dia Imam Malik bin Anas tu, pengasas mazhab Maliki. Imam Malik ni ada satu kitab nama dia Muwatta, nama dia. Kitab tu Muwatta. Imam Malik mengajar Muwatta, kitab hadis. Jadi Imam Syafi'i pergi, mana ada duit dia tulis orang kata guna air liur. Wallahu a'lam bissawab, kan tulis tangan, lepas tu dia ingat. Jadi sekali tu dia cerita, dia ni malam bila habis belajar, dia pergi kepada Imam Malik. Dia kata, aku nak pinjam kitab. Nak pinjam kitab kamu baca tu. Imam Malik kata, aku nak guna. Tak, dia kata malam ni je. Dia pun ambil kitab tu. Imam Malik beri pada dia kitab tu. Dia ambil baca kitab tu. Malam tu dia tak tidur apa macam mana. Pagi esok dia bagi balik kepada Imam Malik. Esok Imam Malik mengajar, salah baca dia boleh betul. Rupanya apa? Dia hafaz semua kitab tu malam tu. Ni pelik ni. Sebab itulah banyak cerita Imam Syafi'i ini hebat lah. Dia punya ingatan dia. Jadi rupanya ialah dia ikut petunjuk guru dia Waqi' tadi tu, iaitu tarkil ma'asi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala boleh beri ilmu kepada kita melalui takwa. Jadi kalau kita tengok dulu, contohlah ulama-ulama dulu, ulama kita dulu ni, umat Islam ni hebat. Setengah tu ahli apa kita kata sejarahnya, ada ahli matematiknya, ahli astronominya, ulama Islam dulu. Ramai sangat, puluh ribu, ratus ribu. Ada seorang tu dia cerita dalam kitab, dia kata dia ni seorang ulama Islam, dia ni ahli fiqh, dia ni ahli tafsir, tapi dia ni masyhur dalam matematik. Ada juga matematik. Ini zaman lebih kurang 300 tahun selepas daripada Nabi wafat, zaman Abbasiyah. Dia ni ahli matematik juga. Sekali tu dia lupa formula, tak boleh nak selesai masalah matematik. Dia buat apa? Dia kata, setiap kali yang aku ada masalah matematik, aku akan pergi sembahyang hajat. Bila selesai sembahyang hajat, akan selesai masalah matematik tu. Mana ada orang buat zaman sekarang ni? Orang Islam ke, orang kafir memanglah tak buat. Orang Islam pun tak ada buat macam tu kan. Maknanya selesai formula dengan pergi sembahyang hajat, minta pada Allah. Sebab Allah Ta'ala yang meleraikan masalah kita tak faham satu-satu benda tu. Jadi itulah yang dikatakan, fattaqullah ittaqullah wa yu'allimukumullah. Tu bukan suruh masuk Yunisa kan. Sebab kalau Yunisa tak bertakwa pun, kalau masuk Yunisa tak bertakwa pun tak dapat ilmu juga kan. Gitu kan. Sebenarnya kita galakkan orang tu kena tu. So salah satu cara yang kedua, macam mana nak dapatkan ilmu ni, ialah dengan apa yang disebutkan oleh ayat ini, iaitu Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, iaitu dengan qalam. Jadi qalam ini ulama kata ialah
dia adalah alat menulis. Zaman sekarang ni orang tak tulis kan, walaupun ada pen kan, orang tulis guna sekarang guna tak tahulah, guna bercakap je, tak tahu macam-macam tu tulis kan. Tapi yang pentingnya ialah tulis, maknanya iaitu ada alat yang boleh simpan benda tu, benda yang takut kita lupa. Jadi itu adalah merupakan cara, maksudnya ialah cara maknanya cara yang telah Allah Ta'ala tetapkan atas dunia ni. Untuk kita dapat sesuatu benda mesti guna alat. Dia bukan mesti pen saja, pen ni untuk belajar, tapi kalau untuk benda lain mesti kena ada alat. Nak angkat benda tinggi, nak ambil benda tinggi, guna galah, gitu kan. Tak mau kaki kotor, guna slipper. Kaki sakit, contoh tu semua ada alat. Jadi alat itulah yang sekarang ni kita kata ialah orang kafir advance benda ni. Mereka ni advance dari segi alat, tapi takwa tak ada. Orang Islam pula ada takwa, walaupun tak berapa kuat sangat lah kan, takwa sikit-sikit. Jadi akhirnya alat lemah, jadi akhirnya jadi lemah. Yang paling kuat sekali apabila dua campur ni. Sebab itulah orang dulu, orang Islam dulu di zaman Nabi, selepas zaman Umayyah, selepas zaman apabila tanah orang semua dah ramai sangat Islam ni, maka mulalah Islam tu dia kata tamadunnya naik. Tamadun naik maknanya hebat dalam semua sudut, hebat dalam semua benda, mengalahkan yang sebelum daripada tu orang Rom yang hebatnya, Rom dengan Parsi. Tapi lepas tu dua-dua jatuh, yang naik ialah orang Islam. Macam mana orang Islam boleh jadi hebat ni? Dengan teknologinya, dengan apa benda semuanya hebat ni. Kenapa boleh jadi hebat? Kerana telah campur dua benda tadi tu, iaitu at-taqwa dan juga orang-orang yang sama, bangsa-bangsa yang sama. Dulu bahasa Farsi, dulu bahasa Arab, mereka ni bangsa, contohnya lah ma wara'in nahri, dia kata orang apa ni Khurasan ataupun orang Afrika, semua tu jadi hebat. Sehingga diceritakan kalahnya, teruknya orang pada masa tu ialah orang barat ni sekali tu Sultan Harun al-Rashid. Sultan Harun al-Rashid ni dia ada buat hubungan dengan raja-raja Eropah. Sekali dia hantar jam masa tu dah ada jam, masa tu dia buat jam. Saintis-saintis Islam tu, jam tu dihantar kepada Raja Perancis. Jadi dah buat hantarlah, masuk dalam tu semua. Lepas tu jam tu bila cukup time dia bunyi macam kita sekarang ni, macam jam keng-keng bunyi, tak tahulah bunyi apa-apa. Lama-lama dulu, sekarang ni tak bunyi dah tak sekarang ni kena time. Dia time pukul 12 dia bunyi 12, macam tu lah. Jadi pada masa tu dia cerita bila masuk dalam istana tu, istana Raja Perancis, time masuk pukul, bila pukul tu berbunyi, jam tu berbunyi, Raja Perancis tu pergi menyorok belakang. Dia kata apa? Ni hadiah yang dibawa oleh Raja Islam ni, ada jin dalam tu. Sebab apa? Dia boleh berbunyi time tu. Gitu. Maknanya dahsyat, bodohnya nak cerita. Dia nak cerita kebodohan orang-orang Eropah di zaman gelap dulu. Tapi lepas daripada tu, mereka ni telah jadi hebat. Sebab apa? Bila berlaku peperangan salib, mereka ni datang ke negeri Islam, mereka belajar benda-benda yang dikatakan Al-Qalam ni. Tapi mereka tak ambil at-taqwa, mereka bawa balik Al-Qalam. Pada masa tu orang Islam pula dua-dua tinggal, Qalam pun tinggal, taqwa pun tinggal. Lalu datanglah orang-orang Mongol daripada Genghis Khan, Puak Khan tu datang ke negeri Islam, masuk ke dalam kota Baghdad, bunuh orang Islam lebih kurang 2 juta dalam masa 2 minggu. Busuk tak tahulah, dia kata pada masa tu habis orang Islam. Yang hidup masa tu, yang masih tinggal ialah yang sempat lari ataupun yang sembunyi dalam kubur. Jadi nak ceritanya ialah keadaan kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada manusia ni Al-Qalam dan juga At-Taqwa. Jadi kemudian Allah Ta'ala mengajarkan dengan Qalam, maknanya ialah orang Islam mestilah ambil benda-benda ni. Dalam satu hadis Nabi, cerita sikit lagi, ialah Nabi SAW pernah melalui satu kebun orang-orang di Madinah pada masa tu tengah mendebungakan pokok. Mendebunga ni apa maknanya dia panjat pokok kurma tu. Pokok kurma tu kalau tak debunga, dia tak jadi banyak buah. Dia bunga tu dia campurkan bunga jantan dengan bunga betina. Dia panggil apa tak tahu. Macam tu lah itu tabiat orang Arab zaman Nabi tu. Dia nak bagi buah tu supaya buah tu banyak. Jadi dia panjat pokok tu, dia campur-campur, pandai-pandailah dia buat tu. Jadi Nabi tengok mereka. Nabi kata, bila Nabi jumpa, Nabi kata,
Nabi ni orang daripada Mekah. Orang Mekah ni dia tak ada pokok kurma. Di Madinah banyak pokok kurma. Pada masa tu. Sekarang pun macam tu juga. Jadi Nabi pun bertanya kepada mereka ni, kepada sahabat-sahabat ni, kalau kamu tak buat macam ni tak boleh ke? Macam tu soalan dia. Nabi tanya je, bukannya nak kata jangan buat. Mereka ni bila dengar Nabi cakap macam tu, mereka pun tinggalkan perbuatan mendeburkan tu. Pada tahun tu tiba-tiba buah kurma tak menjadi. Mereka pun pergi berjumpa dengan Nabi, cerita kepada Nabi, buah kurma kami tahun ni tak menjadi. Nabi tanya kenapa? Mereka berkata, dulu bukankah Tuan berkata kepada kami, kalau tak buat macam ni tak boleh ke? Jadi kami pun tinggalkanlah tu mendeburkan tu. Jadi Nabi pun mengeluarkanlah satu prinsip dia, kaedah dia, kita kata, iaitu Nabi kata apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan kerja-kerja dunia kamu ni. Ini masalah kerja dunia. Maknanya bukan jangan tunggu wahyu benda ni. Ini kerja maknanya dunia. Allah Ta'ala beri kepada kita fikiran supaya kita ni berfikir macam mana nak buat benda ni, macam mana nak buat benda ni. Macam tu. Jadi oleh kerana tu benda ni fikir sendiri. Jangan tunggu aku. Jadi mereka pun fahamlah daripada situ. Nabi nak ajar satu perkara, iaitu ada perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Jadi kita mesti belajar benda tu. Jadi sebab itulah kita belajar ni, matematik ke, sains ke, chemistry ke, apa-apa, semua kita belajar dan kita ambil, kita praktik benda tu. Tapi dalam masa yang sama kita campurkan dengan at-taqwa tadi. Jadi dia akan jadi hebat insya-Allah. Jadi sebab itulah itu kekuatan yang Allah Ta'ala nak beri kepada orang Islam yang pernah berlaku dalam sejarah. Dan benda ni tak pernah berulang lagi. Tapi insya-Allah kalau orang Islam faham benda ni, maka dia akan dapat balik insya-Allah. Akan jadi lebih hebat lagi daripada orang-orang yang tidak beriman. Jadi itu allamal insan. Dia kata Allah Ta'ala mengajarkan manusia dengan kolam tadi, allamal insan, dialah yang mengajarkan malam ya'lam, satu benda yang mereka tu tidak tahu sebelum daripada ni. Jadi Allah Ta'ala boleh ajar. Ada satu kata-kata indah yang disebutkan oleh ahli-ahli sejarah. Dia kata kam tarakal awal lil akhir. Kam tarakal awal lil akhir, maksud dia ialah berapa banyak benda yang ditinggalkan oleh orang-orang dulu kepada orang-orang kemudian. Maksud dia ialah kadang-kadang orang dulu tak jumpa pun benda ni. Kenapa tak jumpa? Kenapa tak tahu? Tapi akhirnya datang kemudian dia jumpa perkara ni. Sebab itulah lahirnya saintis-saintis baru, lahirnya research-research baru kan, dan sebagainya, nak menunjukkan apa? Benda ni ialah Allah Ta'ala memang simpan. Banyak lagi benda-benda yang Allah Ta'ala simpan, yang insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan kepada kita semua kalau kita cari, kalau kita berusaha. Syarat dia Allah Ta'ala akan beri kepada kita dengan hebatnya kalau kita ada dua perkara ni. Kalau satu saja, kita akan dapat apa yang kita nak tapi kita tak dapat pahala. Kalau takwa saja tapi tak ni, kita tak akan maju, tapi kita akan hidup lah, tapi kita tak akan dapatlah kemuliaan hidup atas dunia ni. Jadi saya rasa setakat itulah insya-Allah ayat yang kelima pada malam ni. Jadi kita akan sambung lagi. Akan datang ni, nampak raya dah kali yang kedua kali yang ketiga surah Iqra ni, surah Al-Alaq ni, ayat yang ke-6. Itu masuk kita pada fasa baru, iaitu fasa Nabi mula berdakwah secara terang-terangan, dan orang kafir pun mula menentang baginda. Apa kata orang kafir ni kepada Nabi apabila Nabi ni dah terang-terang bercerita pasal Islam ni? Kalau 1 hingga 5 tu masih diam-diam lagi. 3 tahun ambil masa. Jadi selepas daripada tu apa jadi? InsyaAllah kita akan jumpa lah, insyaAllah dia akan datang. Kalau ada ni, kalau ada tu insyaAllah akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Jadi insyaAllah kita sama-sama menangguhkan majlis kita pada malam ni dengan kita membaca sama-sama surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.